Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kepada semua pelajar tingkatan 2 Mahat Johor. Okey. So, untuk hari ini kita akan masuk kepada bab 2, iaitu bab ekosistem, di mana pada hari ini kita akan bicarakan berkenaan dengan 2.1, iaitu aliran tenaga dalam ekosistem, dan juga 2.2, iaitu kita nutrien dalam ekosistem. Alright. So, sebelum saya masuk kepada topik baru kita pada hari ini, so marilah kita sama-sama kita recap balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Alright. So, pada kelas yang lepas kita dah pun menyentuh bab 1, yang ini bab biodiversity. Alright. Di mana dalam bab tersebut kita dah pun melihat tentang kepelbagaian organisma. Okay, di mana kita telah mendefinisikan apakah itu biodiversity, okay, dan apakah kepentingan biodiversity kepada kehidupan seharian kita, dan apakah pengurusan biodiversity yang secara berkesan dan juga secara teratur, okay, di mana kita perlu memelihara kemandirian spesies, okay, kemandirian sumber alam ini demi kepentingan diri kita dan juga kepentingan alam sekitar. Alright. Dan kita telah pun menyentuh tentang pengelasan organisma, di mana kita bagikan organisma ini kepada haiwan dan juga tumbuhan. Bagi haiwan kita klasifikasikan kepada vertebrata, yang ini bertulang belakang, dan juga invertebrata, yang ini tidak bertulang belakang. Alright. Dan kita pun melihat tentang klasifikasi tumbuhan, yang ini tumbuhan yang tidak berbunga dan juga tumbuhan yang berbunga. Alright. Dan kita pun menyentuh sedikit berkenaan dengan kekunci dikotomi. Alright. So, untuk hari ini kita akan menyentuh tentang bab 2, yang ini bab ekosistem, berkaitan dengan aliran tenaga dalam ekosistem dan juga kita nutrien dalam ekosistem. Baik, so masing-masing sambil menonton video ini, saya juga menggalakkan anda untuk merujuk kepada buku teks yang sudah pun anda ambil. Okey, muka surat 22. Alright. So, kita rujuk kepada aliran tenaga dalam ekosistem. Okey. So, seperti mana yang anda mungkin pernah dengar, okay, perkataan ekosistem ini di mana-mana. Okay, mungkin dalam internet, okay, mungkin di media massa, okay, di media sosial dan sebagainya. Okay, mungkin pernah ternampak eco tu, eco di, ecotourism dan sebagainya. Baik, so ini ialah konteks ekosistem. Okay, bila kita sentuh berkenaan dengan ekosistem, nanti yang kita akan bincangkan pada kelas mendatang. Okay, so ekosistem ni secara amnya dia merangkumi orang kata macam interaksi. Okay, interaksi antara organisma yang hidup dan juga benda yang bukan hidup, okay, seperti air, cahaya, tanah dan juga udara. Okay, so ini yang kita panggil ekosistem. Okay, dan di mana hubungan di antara ataupun interaksi di antara organisma-organisma ini dan juga dengan benda-benda bukan hidup ini mestilah dalam keadaan yang seimbang. Okay, keseimbangan mesti dicapai, okay, bila kita melibatkan alam sekitar dan juga ekosistem dan sebagainya. Alright. So, untuk asas kepada ekosistem, bila kita merujuk kepada interaksi antara organisma-organisma ini, kita boleh melihat kepada carta aliran tenaga dalam ekosistem, di mana hari ini kita akan menyentuh secara mendalam berkenaan dengan rantai makanan dan juga siratan makanan. Okey, so rantai makanan dan juga siratan makanan ini merujuk kepada interaksi di antara organisma-organisma yang hidup. Okey, di mana dalam konteks aliran tenaga dalam ekosistem ini sama macam kita. Okey, hari ini kenapa kita perlu makan? Okey, kenapa setiap hari kita perlu makan sarapan, makan tengah hari, okey, makan malam dan sebagainya. Okey, sebab kita perlu mendapatkan tenaga. Okey, dan tenaga ini kita akan gunakan untuk kemandirian hidup kita. Okey, untuk kita nak berjalan, untuk kita nak bergerak. Okay, untuk kita nak melakukan kerja dan sebagainya. So, kita memerlukan tenaga. Dan sumber tenaga ini kita dapat daripada memakan organisma-organisma lain seperti sayur dan juga daging dan sebagainya. Alright. So, ini yang kita panggil sebagai siratan makanan dan juga rantai makanan. So, dalam kedua konteks ini, okay, ada 3 jenis. Okay, ada 3 jenis pengelasan kepada organisma ini dalam suatu ekosistem apabila melibatkan pengaliran tenaga. Yang pertama, kita ada pengeluar. Okay, so pengeluar ini dia merujuk kepada organisma yang boleh membuat makanannya sendiri. Okay, iaitu seperti tumbuhan, yang terutama tumbuhan hijau. Okay, di mana tumbuhan ini mempunyai pigmen yang dipanggil sebagai klorofil dan boleh melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan kanji dan juga gas oksigen. So, tumbuhan hijau adalah contoh terbaik bagi pengeluar yang boleh membina makanan mereka sendiri.
Alright. Seterusnya kita ada pengguna. Okay. So pengguna ini ada 3 jenis. Kita ada pengguna yang dipanggil sebagai pengguna primer, kita ada pengguna sekunder, dan kita juga ada pengguna tertiary. Alright. So untuk pengguna primer ini, dia merujuk kepada organisma yang memakan organisma yang lain. Okey, dan pengguna primer ini ialah contohnya seperti haiwan herbivore dan juga omnivore yang memakan pengeluar. Alright. Contohnya seperti ulat beluncas. Okey, di mana ulat beluncas dia makan daun dan sebagainya. So dia merupakan contoh bagi pengguna primer. Alright. Kemudian kita ada pengguna sekunder. Okey, pengguna sekunder ini dia merujuk kepada haiwan omnivore dan juga karnivore yang memakan pengguna primer. Okey. Dan contohnya seperti apa, kita ada macam burung, alright, yang seperti ikan dan sebagainya, yang merupakan contoh-contoh bagi pengguna sekunder yang memakan pengguna primer. Alright. Dan yang ketiga, kita ada contoh pengguna tertiary. Okey. So pengguna tertiary ialah haiwan yang kebiasaannya adalah karnivor sekunder yang makan pengguna sekunder. Okey, so contohnya seperti apa? Seperti ular, okey, kita ada helang, okey, ataupun singa, musang dan sebagainya lah. Okey, so kebanyakan haiwan-haiwan pengguna tertiary ini ialah haiwan-haiwan karnivor yang memakan haiwan yang lain. Right? Dan akhir sekali kita ada pengurai. Dan pengurai ini pula merujuk kepada organisma yang menguraikan haiwan dan juga tumbuhan mati kepada bahan-bahan yang lebih ringkas ataupun kepada nutrien. Right? So ini dipanggil pengurai. Contoh pengurai seperti cacing tanah ataupun mikroorganisma seperti bakteria, okay, yang akan menguraikan benda-benda yang sudah pun mati. Okey, contoh macam haiwan, bangkai haiwan ataupun tumbuhan yang sudah pun mereput. Okey, semua ini adalah contoh bagi tumbuhan yang mati yang akan diurai oleh mikroorganisma tersebut untuk menjadi bahan-bahan yang lebih ringkas ataupun nutrien kepada organisma yang lain. Okey, so hubungan ini kita panggil sebagai saprofitisma. Okey, di mana tumbuhan ataupun mikroorganisma ini dia akan menguraikan benda yang sudah pun mati. Okey, ini panggil sebagai saprofitisma. Alright. So itu tentang pengelasan organisma yang terlibat dalam Carta Aliran Tenaga. Alright. So seterusnya kita pergi kepada pembinaan rantai makanan. Okey. So bila kamu rujuk pada muka 24, kita boleh tengok contoh-contoh rantai makanan. So bila kita membina rantai makanan, dia akan melibatkan tadi 3 organisma tersebut, iaitu pengeluar, pengguna dan juga kita ada pengurai. Alright. So untuk pengguna, untuk pengeluar kita ada tumbuhan hijau. Contohnya kita ada kat sini kobis. Okey. Kobis merupakan pengguna, dia tumbuhan. Alright, dia boleh menghasilkan makanan sendiri. Dan kobis ini pula dia akan dimakan oleh pengguna primer, iaitu siput. Okey. Dan siput ini pula menjadi pengguna primer, dia juga akan dimakan oleh pengguna sekundernya, iaitu burung. Okey. Dan burung pengguna sekunder dia akan dimakan oleh pengguna tertiary, yang ini seperti contohnya musang. Okey. Dan bila musang ini mati, dia akan diuraikan oleh organisma pengurai untuk menjadi bahan yang lebih ringkas. Nah, ini ialah rantai makanan. Alright. So dia akan melibatkan 3 jenis pengelasan organisma tersebut. Dan beberapa rantai makanan ini jika digabungkan akan menjadi siratan makanan. Okey, so siratan makanan adalah gabungan 2 ataupun lebih rantai makanan dalam satu siratan. Okey, contohnya dalam rajah 2.3. Okey, kita tengok ada satu siratan makanan, okay, yang bermula dengan kobis. Okey, so ada 3 jalan tu. Kobis dimakan oleh beluncas, okey, beluncas pula dimakan oleh burung dan burung dimakan oleh ular. Satu rantai makanan. Yang kedua, kobis dimakan oleh siput, siput dimakan oleh burung dan burung dimakan oleh ular. Yang ketiga, kita ada kobis dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung dan burung dimakan oleh ular. Dan rantai yang keempat, kita ada kobis dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak dan katak dimakan oleh ular. So ada 4 rantai makanan yang digabungkan menjadi satu siratan makanan. Okey. Dan kalau kamu lihat ke situ, dalam melukis rantai ataupun siratan makanan, dia akan menggunakan anak panah. Okey. So anak panah itu dia merujuk kepada aliran tenaga. Okey. Contohnya tenaga yang terdapat dalam kobis tadi dipindahkan kepada ulat beluncas.
Okay, dan tenaga dalam ulat buncas dipindahkan kepada burung, dan tenaga dalam burung itu dipindahkan kepada ular setelah organisma ini memakan antara satu sama lain. Alright. Dan seperti mana yang kamu maklum, bila tenaga ini dipindahkan daripada pengeluar sampailah kepada mungkin pengguna tersiernya, tenaga yang dipindahkan ini semakin lama semakin berkurangan. Okay? Dan tenaga yang dipindahkan dari satu organisma ke organisma yang lain, dia tidak akan sama, kerana ada juga tenaga tersebut akan dibuang ataupun dibazirkan dalam bentuk tenaga haba. Okay? Contoh dalam proses respirasi, okay? Bila kita bernafas, kita juga akan membebaskan haba. So itulah tenaga yang dibazirkan, tenaga yang tidak berguna. Alright. So pemindahan tenaga ini bukannya 100%. Okay, kita hanya dapat mungkin dalam 60% daripada tenaga yang terkandung dalam bahan makanan tersebut. Yang selebihnya mungkin dibuang ataupun dibazirkan dalam bentuk tenaga haba. Alright. So inilah berkenaan dengan aliran tenaga dalam ekosistem. So dengan memahami tentang konsep rantai makanan, siratan makanan dan berkenaan dengan pengeluar, pengguna dan juga pengurai, kita dapat faham kat sini bahawa interaksi antara organisma-organisma hidup ini sangat penting untuk dijaga. Right? Jika salah satu daripada populasi pengguna ataupun pengeluar tersebut terganggu, maka rantai makanan ataupun siratan makanan tersebut juga akan terganggu. Okay, menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan ekosistem. So, setiap satu populasi, okay, di antara pengeluar, pengguna maupun pengurai perlulah dijaga untuk memastikan bahawa ekosistem ataupun pengaliran tenaga dalam ekosistem terbaik ataupun interaksi antara organisma-organisma hidup itu dapat diteruskan dengan baik dan terkawal serta seimbang. Alright. So, seterusnya, alright, kita masuk kepada 2.2 tentang kita nutrien dalam ekosistem. So, bila kita merujuk kepada kita nutrien dalam ekosistem, ini adalah contoh yang terbaik di antara interaksi benda-benda yang bukan hidup, yang sangat juga penting, yang memberi orang kata faktor yang penting lah, okay, dalam memastikan keseimbangan ekosistem dan juga alam sekitar. So, tadi kita tengok bagaimana interaksi antara organisma hidup ini membentuk satu rantai ataupun siratan makanan, di mana berlakunya pengaliran tenaga dari satu organisma yang dimakan ke organisma yang memakan. So ini pula tentang kita nutrien dalam ekosistem yang merujuk kepada interaksi antara benda-benda yang bukan hidup seperti udara dan juga air. Alright. So kita tengok kepada kitar air, okay, pada muka surat 25. Okay, kita tengok pada air. Okay, bagaimana air di bumi ini dikitar semula setiap hari. Okay. So first kali kita tengok di manakah sumber-sumber air yang ada di bumi ini. Okay. So kita ada sungai, okay, kita ada laut, okay, kita ada tasik, okay, kita ada sumber air bawah tanah. Alright. So ini adalah contoh-contoh bagi sumber air yang terdapat di atas permukaan bumi. Alright. So apa yang berlaku dalam kita air ini, air ini yang berada di permukaan bumi akan tersejat secara semula jadi pergi ke atmosfera. Okay. So air yang ada pada laut, pada sungai, pada tasik dan sebagainya akan tersejat secara semula jadi untuk menjadi wap air dan pergi ke atmosfera bumi. Okay, pergi ke langit, ke atas. Right? Dan pada masa yang sama juga wap-wap air daripada proses-proses seperti respirasi. Okay, bila macam kita bernafas, alright, kita juga membebaskan wap-wap air. Ataupun dalam proses penyahtinjaan, bila kita membuang air juga menyebabkan air itu akan tersejat ke udara. Alright. Dan juga transpirasi tumbuhan. Okay, pada waktu siang tumbuhan-tumbuhan akan menjalankan proses transpirasi, iaitu kehilangan air secara semula jadi dalam bentuk penyejatan air. Okay, so transpirasi, respirasi dan juga penyahtinjaan dan perkumuhan, semua ini adalah proses-proses kehidupan yang juga menyumbang kepada penghasilan wap-wap air yang akan tersejat pergi ke atmosfera bumi. Alright. So once semua air ini semua dah terkumpul di atas atmosfera bumi, di langit, so wap-wap air ini dia akan terkondensasi. Dia akan mengalami proses kondensasi di mana dia akan berubah daripada wap air kepada air. Okay, dia akan menyejuk. Dan akhir sekali air ini dia akan turun semula ke bumi dalam bentuk air hujan.
Dan air hujan yang turun di muka bumi ini dia akan terkumpul kembali di laut, di sungai, di tasik dan juga diresap ke dalam bawah tanah. Dan proses ini akan sentiasa berulang dan berulang. So inilah kitab air. Di mana kitab air ini sangat penting untuk mengekalkan sumber air di atas muka bumi supaya boleh digunakan, boleh digunakan oleh organisma hidup ini sebagai salah satu sumber asas kehidupan. Alright. Seterusnya kita tengok kepada kitar karbon dan juga kitar oksigen. Ini merujuk kepada udara kita. Alright. So, seperti yang kita maklum, kita iaitu organisma hidup, baik manusia, baik haiwan, baik tumbuhan, baik mikroorganisma, kita ini bergantung kepada oksigen untuk kita bernafas dan hidup. Alright. So, oksigen ini datang daripada mana? Daripada tumbuhan hijau. Okey. So, tumbuhan hijau, dia menjalankan proses fotosintesis dan membebaskan oksigen. Okay. So, tumbuhan hijau merupakan sumber utama oksigen di muka bumi. Okay. So, bila oksigen ini dibebaskan oleh tumbuhan hijau ini, maka oksigen ini akan digunakan oleh organisma ini untuk proses seperti respirasi, ini bernafas, untuk proses pembakaran, yang mana memerlukan oksigen. Boleh kita proses penguraian, di mana mikroorganisma ataupun haiwan-haiwan pengurai ini akan menggunakan oksigen untuk menguraikan sesuatu benda yang sudah pun mati. Alright. So ini yang akan menggunakan oksigen, iaitu respirasi dan pembakaran dan juga proses penguraian dan ataupun perebutan. Alright. So ini menggunakan oksigen. Dan bila mereka menggunakan oksigen, mereka juga akan membebaskan bahan kumuhnya, iaitu karbon dioksida. Okay. So kita menggunakan oksigen untuk bernafas, respirasi. Pembakaran juga menggunakan oksigen untuk terbakar. Dan proses penguraian dan juga perebutan juga menggunakan oksigen untuk menguraikan sesuatu bahan. So hasil daripada proses ini akan terbebaslah gas-gas karbon dioksida. Dan gas karbon dioksida ini akan masuk semula ke ruangan udara kita. Dan apa yang cantiknya tentang kitar karbon dan juga kitar oksigen ini ialah gas karbon dioksida ini dia akan diserap ataupun digunakan oleh tumbuhan-tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis. So tumbuhan hijau seperti pokok-pokok ini dia akan menggunakan gas karbon dioksida yang telah pun dibebaskan oleh organisma tersebut untuk menghasilkan semula gas oksigen dan juga makanan untuk dirinya sendiri. So pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida ini sentiasa berlaku dalam kehidupan seharian kita. Mana kita mendapatkan oksigen daripada pokok dan kita membebaskan karbon dioksida, dan pokok pula mendapat sumber gas karbon dioksidanya daripada organisma seperti manusia, haiwan dan juga tumbuhan. So inilah yang dipanggil sebagai kitar karbon dan juga kitar oksigen. So bayangkan, kalaulah dalam kitaran ini salah satu daripada komponennya terganggu ataupun terjejas, seperti apa pokok, populasi pokok musnah mungkin sebabkan kebakaran hutan ataupun mungkin pembalakan secara berleluasa tanpa kawalan. Bila sumber-sumber alam ini mula hilang, kita juga akan mendapati udara kita semakin kotor, semakin banyak karbon dioksida, berlakunya proses pemanasan global dan sebagainya. So itulah pentingnya untuk kita memastikan bahawa setiap daripada komponen-komponen ini mesti dipelihara dan juga dipelihara dengan baik. Alright. Contohnya kita ada aktiviti manusia seperti penebangan hutan yang tidak terkawal. Apa yang kita boleh buat ialah kita boleh mewujudkan satu sistem yang terancang. So macam tu kita nak membalak hutan, nak menebang hutan, mungkin sepadi tebangnya hutan tersebut kita boleh membuat penanaman semula. So itu yang lebih baik, jangan dibiarkan dia kosong. Alright. Kemudian kita tengok pada pembakaran bahan api fosil yang juga menyumbang kepada pembebasan gas-gas beracun. Kita juga boleh kurangkan aktiviti ini dengan menggunakan kenderaan awam, seperti LRT, kita ada monorail sekarang ni. So semuanya ini boleh kita ubah. Alright. Dan seterusnya, bila kita ada penggunaan sumber air secara berlebihan, secara membazir, so mungkin kita boleh menadah ataupun menakung air hujan.
Okay, so dengan ini kita boleh mengurangkan penggunaan air pipe dan boleh menggunakan air hujan itu untuk aktiviti seharian. Dan pada masa yang sama juga, undang-undang sangat penting untuk diadakan, diperketatkan dan juga dikuatkuasakan agar pesalah-pesalah ini dapat menerima hukuman yang setimpalnya dan memberi pengajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang merosakkan alam sekitar dan juga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat sejagat. Right? So itu saja untuk hari ini berkenaan dengan topik kita bagi bab 2 ekosistem, iaitu aliran tenaga dalam ekosistem dan juga kita nutrien dalam ekosistem. Okay, so insyaAllah kita akan sambung kelas kita pada minggu depan dengan melihat kepada 2.3, iaitu saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran, dan juga berkenaan dengan 2.4 peranan manusia dalam usaha mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.